Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, kita dapat bersama-sama walaupun di dalam suasana COVID-19, tapi kita meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini merupakan kitab tasawuf, kitab yang membicarakan berkaitan dengan penyucian anggota zahir kita daripada melakukan maksiat kepada Allah, dan penyucian jiwa ataupun hati kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perbicaraan kita pada bulan ini, pada hari ini, iaitulah kesinambungan pada pertemuan kita bulan lepas, iaitu berkaitan dengan bab yang ketujuh, yang mana bab yang ketujuh ini ialah membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati yang mazmumah. Maka kita telah sampai pada bab yang ketujuh yang menceritakan, yang menyatakan berkaitan dengan sifat hati kasih kepada dunia, sayang kepada dunia, cinta kepada dunia, yang dikatakan dengan hubbud dunia. Maka sifat ini setengah daripada sifat hati yang dicela oleh Allah, sifat hati yang perlu kita jauhi, yang mana jika seseorang bersifat dengan sifat ini bermaksud hatinya tidak sihat, bermakna orang ini berpenyakit, orang ini telah dihinggap penyakit pada hatinya. Maka bagaimana nak ubati? Dengan ilmu, dengan amal. Nak cari di kedai ubat ni, penawar ni, di farmasi, di klinik, nak vaksin dia, hak ni tak ada. Perlu diramu dengan ilmu dan juga amal. Maka sebelum nak ubati dia, kita kena kenal, kita kena tahu, kita kena ada ilmu terlebih dahulu. Mana mungkin kita nak mengubatinya kalau kita tak tahu kita dihinggapi penyakit. Kamu ni kecil manis, hai dah.
Pergi hospital tu, pergi hospital, pergi cari ubat. Dak aku tak kena penyakit. Tak kena penyakit sebab kita tak tahu kita ada penyakit. Kalau kita dah tahu, kena penyakit aku, kita akan cari ubat. Maka begitulah berkaitan dengan hati kita, qalbun kita, yang perlu kita hindari daripada penyakit. Maka penyakit ini manakala dihinggapi di kita, maka perlu diubati. Maka nak ubat dia tu terlebih dahulu perlu kita dengan ilmu, perlu dengan belajar. Kerana ilmu untuk mendapatkannya, iaitulah dengan belajar. Maka bab yang ke-7 di dalam kitab penawar bagi hati, di dalam kitab yang kedua, yang mana kitab penawar bagi hati ini mempunyai 3 kitab. Di dalam satu kitab ini ada 3 kitab. Iaitulah kitab yang pertama, bahagian yang pertama menyatakan tentang anggota zahir telah kita bicara. Ni kitab yang kedua, bahagian yang kedua membicarakan sifat hati yang mazmumah, sifat hati yang dicela. Telah sampai kepada bab yang ke-7 di halaman muka surat 49. Malam ni, hari ini kita akan sambung di muka surat 50 yang menyatakan tentang hubbud dunia ataupun kasih kepada dunia. Yang mana kasih kepada dunia ni sifat yang dicela oleh Allah. Apakah masuk dunia? Apakah yang dikatakan dengan dunia? Yang mana seseorang itu bila kasih padanya, maka sifat tu ialah dicela di kita oleh syarak yang ada pada diri kita. Yang mana dunia yang dimaksudkan beberapa takrifan yang telah diberikan. Yang pertama, maksud dunia ialah tiap benda yang ada di atas muka bumi yang kita pijak ni, yang mana benda tu nafsu kita nak kepadanya, nafsu kita ingin kepadanya, kita nak bersedak-sedak dengan perkara tersebut, itu namanya ialah dunia. Maka kasih kepada perkara tersebut ini dicela pada syarak. Ataupun ta'rifan yang kedua, dunia iaitulah tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu yang mana tak dapat nak beri guna kepada kita setelah mana kita meninggal dunia. Manakala kita mati, benda tu hak kita buat atas dunia tak boleh nak beri manfaat kepada kita. Maka ini dikatakan dunia. Ataupun makna akhirat, dan makna akhirat iaitulah benda yang kita lakukan yang dapat kita ambil guna setelah mana kita mati. Itu nama akhirat walaupun kita lakukan di atas dunia. Ini takrifan yang diberikan oleh ulama. Kerana itulah disebutkan oleh para ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa ramakah daripada kalangan kita yang melakukan amal khirja di atas dunia yang rupanya seperti rupa dunia lah, tetapi wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Akan tetapi oleh kerana niat yang baik, maka menjadi amal akhirat perkara tersebut. Ni hak takrif yang kedua. Maknanya kalau kita buat satu-satu benda rupanya dunia seolah-olah, nampakkannya, zahirnya, tapi kerana niat kita yang baik, ianya boleh mendatangkan guna kepada kita setelah mana kita mati. Benda tu dapat manfaat kita setelah mana kita mati. Itu namanya akhirat. Jadi amal akhirat walaupun zahir nampak rupa dunia. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Berapa ramai daripada kalangan kita yang melakukan amal akhirat rupanya
Nampak seperti amal akhirat di atas dunia dia buat ni. Sembahyang, puasa. Akan tetapi summa yusiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Akan tetapi dia menjadikan amal tersebut dengan niat yang jahat, yang tidak baik. Disulami dengan niat yang tidak baik, nak puji ataupun tidak ikhlas, maka ianya tak dapat kita nak ambil manfaat setelah mana kita mati. Maka ini dikatakan amal dunia. Itu dikatakan amal dunia. Itu takrif yang kedua. Maknanya dunia, tiap-tiap perkara yang nafsu kita nak bersedap-sedap. Yang kedua, dunia ialah tiap-tiap benda yang mana tak dapat nak ambil manfaat kita setelah mana kita mati. Ataupun takrif yang kedua, yang ketiga, dunia ni ialah tiap-tiap benda yang melalaikan kita daripada ingat Allah. Kullu syai'in yushghiluka 'anillah fahuwa dunya. Tiap-tiap sesuatu yang mendinding, yang mengganggu seseorang itu daripada ingat kepada Allah, menghalangkan seseorang itu ingat kepada Allah, maka itu dinamakan dunia. Ini dinamakan dunia. Maka kita kasih kepada benda ni, kasih kepada perkara hak dunia dengan makna tadi, dengan makna tiga yang kita berikan tadi, maka kasih padanya ini ialah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka pengarang kita rahimahullahu ta'ala telah mendatangkan kepada kita beberapa dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan berkaitan dengan kedudukan dunia. Dunia tidak ada harga di sisi Allah. Begitu juga orang yang mencari dunia semata-mata dengan melakukan keharaman, maka neraka Jahannam tempatnya. Itu telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka pada malam ini, pada hari ini, pengarang kita rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, yakni sebagaimana kita tahu dah dunia ni dicela pada syarak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perbincangan kita yang lalu tentang hadisnya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman, yang mana dunia tu dilaknat. Itu telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka manakala kita tahu begitu, dunia ni dicela oleh Allah. Dunia mana? Hak takrif tadilah. Dunia dengan maknanya tiap-tiap benda yang mengganggu kita daripada ingat pada Allah. Dunia dengan makna hak nafsu kita nak bersedak-sedak dengan dia. Dunia dengan makna amal hak kita buat tak boleh kita nak manfaat setelah mana kita mati. Itu nama dunia. Maka dunia ni dicela oleh Allah. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau tahu dah, sebagaimana engkau telah tahu adalah dunia itu dicela, sungguh pun begitu, demikian juga adalah ia dunia. Sungguh pun begitu, walaupun begitu, adalah ia dunia ni perhumuan bagi akhirah. Tempat bercucuk tanam untuk akhirat yang akan datang. Sungguh pun dia tu dicela, dunia tu dicela, sungguh pun begitu. Tapi dunia nilah juga ialah tempat bercucuk tanam bagi akhirat. Dunia di sini pula dengan makna
hak kita berada di atas dunia ni. Ini di sini ni ialah tempat kita nak bercucuk tanam bagi akhirat. Yang mana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diperbincangkan oleh para ulama dari sudut maknanya sahih. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ialah tempat kita nak bercucuk tanam bagi akhirat. Sinilah tempat kita nak bercucuk tanam. Hasilnya iaitulah di akhirat. Kerana itu katanya di sini, selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam. Selagi mengetam, yakni selagi akan dapat hasil lah engkau pada akhirat. Dapat hasil itu akan barang, akan perbuatan amal yang engkau tanam di dalam dunia. Apa dia? Perkara hak kita tanam di dalam dunia ni sekarang ni, iaitu daripada segala amal yang baik. Maka amal hak baik kita tanam sekarang ni lah, maka hasilnya selagi kita akan dapat, iaitulah pada hari akhirat. Yang kita tanam di sini di dunia ini, kita akan dapat hasilnya pada hari akhirat. Sebagaimana yang kita maklum di dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim kalau tak silap. Maka Nabi Ibrahim pesan supaya kita umat memperbanyakkan menanam di atas dunia, yang mana hasilnya iaitulah akan menumbuhkan hasil di dalam syurga bagi seseorang. Di antaranya setengah yang diajar oleh Nabi Ibrahim, yang dipesan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyakkan hal ni. Maka apabila kita tanam benda ni di dunia, maka hasilnya akan membuahi, menghijau di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian kata pengarang di sini, ketahuilah olehmu sungguh pun dunia tu dicela mutahudah, tapi dunia ini sekarang, di atas dunia tempat hak kita berada ni, ialah tempat untuk kita bercucuk tanam nisbah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Tanam di sini, maka hasilnya akan dapat di akhirat. Dan adalah ia dunia ni tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat jauh. Dunia hak tempat kita duk berada sini, walaupun ianya dunia hak ada yang mana melalaikan kita kepada akhirat, ianya dicela, tapi dunia inilah hak tempat kita duk ada sekarang ni, ianya ialah tempat untuk kita mencari bekal bagi perjalanan kita yang sangat jauh. Maka gunakan dunia hak kita dapat tu dengan niat yang betul, niat yang baik. Umpamanya harta tu dunia, tapi kita niat harta tu kita nak dapatkan dia untuk beri nafkah kepada anak isteri, maka itu nama akhirat. Ini tempat kita nak cari bekal ni. Ini dikatakan dengan dunia ni ialah tempat perhumuan bagi akhirat. Tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Tempat cari bekal bagi perjalanan yang sangat jauh. Maka gunakan dia, hak kita cari yang nampak rupanya dunia tadi, kita gunakan dengan cara yang betul. Maka ianya akan menjadi bekal bagi perjalanan kita yang sangat jauh. Mana mungkin kita tidak membuat bekal, kita tak fikir untuk buat bekal untuk perjalanan kita di akhirat. Sedangkan di kota Mekah pun kalau kita nak pergi, kita dah fikir, dah siap-siap. Bekalan apakah yang kita nak bekalkan? Baju berapa helai nak bawa?
Baik besar mana nak kena beli. Apa hak kita nak makan di sana? Duit cukup ataupun tidak? Oh, kita fikir. Itu perjalanan hak jauh atas dunia. Malaysia nak pergi Mekah. Apatah lagi perjalanan kita yang kekal abadi di akhirat. Maka kita kena fikir untuk itu. Maka di sini tempat untuk kita mencari bekal tersebut. Di sinilah tempat untuk kita mencari bekal untuk perjalanan kita di sana. Cukup ke tak cukup? Di sini bekalkan betul-betul. Cari betul-betul bekalan tersebut. Kalaulah kita berjaya di dunia, alhamdulillah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya telah menjadikan Allah Ta'ala, kami jadikan, kata Allah, apa yang di bumi ni semuanya sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Untuk kami uji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Dunia ni tempat ujian. Berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, waliyazubillah. Begitu. Jadi dunia ialah tempat untuk kita bercucuk tanam. Maka adalah ia dunia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat jauh. Apa dia perjalanan yang sangat jauh? Iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, iaitulah akhirat. Ini dunia tempat kita mencari bekal bagi ke negeri akhirat yang sangat jauh, ke negeri yang kekal abadi, iaitu akhirat. Ini katanya kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu. Carilah kamu, berusahalah kamu cari bekal. Hendak cari bekal lah oleh kamu, kena bersungguhlah kamu cari bekal untuk akhirat. Kerana apa? Maka kerana bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu apa dia? Fa inna khaira zadit taqwa. Ialah menjunjung perintah Allah dan menjauhkan akan larangan Allah. Ini ialah tafsiran bagi taqwa. Kalau terjemah dulu, berbekallah kamu, berlumba-lumbalah kamu mencari bekal untuk akhirat, kerana bahawasanya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Apa itu takwa? Yang sebaik-baik bekal ni, yang perlu kita berlumba-lumba, iaitulah junjung perintah Allah dan menjauhkan akan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil takwa. Maka di ayat ini nak menceritakan kepada kita supaya kita cari bekal, supaya kita cari bekalan untuk akhirat. Maka bekalan akhirat itu ialah junjung perintah Allah. Buat segala apa yang Allah Ta'ala perintah. Imtithalul awamir. Dan menjauhkan segala yang Allah Ta'ala larang. Ini ialah bekal akhirat. Apa Allah Ta'ala perintah, kita lakukan. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan dia. Maka ini ialah bekal untuk kita di negeri akhirat. Allah Ta'ala suruh kita buat, yang Allah Ta'ala larang, maka yang tu kita tinggal. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia, akan mereka oleh dunia, melalai daripada akhirat. Dan tiada binasa, tak binasa
melainkan hak binasanya ialah mereka-mereka yang melalaikan akan dia akan mereka oleh dunia, melalai daripada akhirat. Hak ni binasa. Dan melupakan akan dia akan mereka oleh kesedapan dunia daripada perjalanan akhirat. Hak ni orang yang binasa. Duduk atas dunia takkan binasa kalau kita tak lalai untuk akhirat. Kita tak lupa bagi perjalanan kita akhirat, kita duk buat bekal. Yang orang binasa duduk atas dunia tetapi lalai dia untuk akhirat. Lalai dia untuk cari bekal akhirat. Lupa dia untuk perjalanan dia akhirat. Hak ni orang yang binasa. Kerana dunia sebagaimana ayat yang kita baca tadi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia tempat ujian, tempat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Siapakah hak buat amal yang baik sebaik-baik di atas dunia ini? Ialah tempat ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan duk leka lah. Kita jangan terlalai dengan ujian tersebut. Ni bandingannya dia kata di sini. Seperti seorang yang musafir. Ni orang yang binasa ni. Orang binasa ni dia nak buat contoh pada kita ni. Dia nak buat banding kepada kita ni. Seperti seorang yang musafir. Orang ni dia musafir. Dia dalam perjalanan. Di dalam hutan dengan orang ramai. Dia ni musafir. Masuk dalam hutan. Sama-sama dengan kawan-kawan dia. Maka melihat ia orang itu, orang yang musafir ni, seseorang itu hak bersama-sama dengan orang ramai yang lain-lain, dengan rombongan yang lain, dia tengok apa? Buah-buahan di dalam hutan ini. Dalam perjalanan tadi dia tengok di sampingnya, cantik buah-buahan ni, telio dia. Lalu tu manakala dia lihat telio, maka bersungguh-sungguh ia seorang tersebut memakan buah-buahan itu. Bersungguhlah dia ambil petik, makan. Hingga dah makan galik itu, hingga lekanya dia tadi, hingga ketinggalan ia seorang yang musafir daripada kawan orang yang musafir tadi, daripada kumpulan dia tadi. Tertinggal dia kerana galik. Sedangkan dia ni musafir nak pergi pada perjalanan tempat yang lain. Tapi dalam perjalanan tersebut tiba-tiba terlihat perkara-perkara yang menawan hati, perkara-perkara hak hati dia nak. Lalu tu dia pergi terkam kepada perkara tersebut. Sampai-sampai kan tertinggallah dia daripada kawan dia. Dah tertinggal, maka sesak ia seorang tadi dan menekam akan dia akan seorang yang sesak tadi oleh binatang yang buah. Jadi boleh penyakit dah pula. Kerana apa? Galik nak pergi ke destinasi yang lain. Ada tempat tujuan dia dah. Tapi dalam perjalanan nak pergi tu, duk galik di tengah jalan. Sampai-sampaikan sesak jalan, tak tahu dah halah tuju, kemudian pula diterkam pula oleh binatang yang buah. Maka binasalah seseorang tersebut. Begitulah bandingnya kita di atas dunia. Hala tuju kita akhirat. Tapi untuk pergi ke akhirat, perjalanannya lalu ikut dunia terlebih dahulu. Maka oleh yang demikian, destinasi kita akhirat. Maka tiba-tiba laluan kita untuk ke akhirat itu kita galik. Maka pada ketika itu kita telah diterkam oleh permainan-permainan dunia, dan akibatnya kita akan binasa pada hari akhirat. Itu bandingan yang dibuat oleh pengarang kita rahimahullah ta'ala sebagai pesanan kepada kita. Dunia tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Maka jangan kita leka ketika mana kita berada di atas dunia. Dunia hak kita ada sekarang ni, ubah dia supaya jadi akhirat. Begitu.
Habis kat situ. Dan ketahui olehmu. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.